Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Mei bersama saya Aziza Arifin dan berikut berita atau tajuk utama pada malam ini. Insiden konvoi Lamborghini, pegawai pribadi dan pemandu Ford Ranger didenda RM2,000. Bekalan ayam beransur stabil. Seorang pengawal pribadi didenda RM2,000 selepas mengaku bersalah kerana menampar pemandu wanita ketika konvoi Lamborghini yang mencetuskan kekecohan di Lebuh Raya Utara Selatan PLAS Mac lalu. Nur Razman Razak selaku orang kena saman ataupun OKS membuat pengakuan itu di Mahkamah Majistret Kulai pagi tadi. Majistret Sharifah Maliha Said Husin turut menetapkan penjara 2 bulan sekiranya lelaki berusia 44 tahun itu gagal membayar denda tersebut. Mengikut pertuduhan, Nur Razman didakwa sengaja menyebabkan kecederaan kepada pemandu pacuan 4 roda Lee Jiamin 28 tahun dengan menampar muka wanita itu di kilometer 6.6 Lebuh Raya PLAS arah selatan pada 6.10 petang 18 Mac 2022. Kejadian itu dipercayai berlaku apabila wanita terbabit telah melanggar kenderaan Lamborghini yang dinaikinya. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Adeline Wong, manakala OKS diwakili Peguam Muhammad Azlan Shah Muhammad alias. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, pemandu Ford Ranger Lee Jiamin turut didenda RM2,000 di mahkamah sama. Mengikut pertuduhan, dia didakwa gagal mengawal kenderaannya sehingga menyebabkan kemalangan dengan kereta Lamborghini. Majistret Sharifah Maliha Said Husin menetapkan syarat hukuman 1 bulan penjara sekiranya wanita berusia 28 tahun itu gagal membayar denda terbabit. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Adeline Wong, manakala OKS diwakili Peguam Tan Cheng Yi. Kesalahan dituduh mengikut Seksyen 119-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan dibaca bersama Seksyen 128-1 Akta sama. Sebelum ini, tular video berdurasi 1 minit 14 saat di media sosial memaparkan sebuah Ford Ranger dipandu secara berbahaya sehingga menyebabkan pelanggaran dengan sebuah kenderaan yang berada dalam kumpulan konvoi Lamborghini. Tiga petugas kesihatan di sebuah hospital di Selangor masing-masing direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah berjumlah antara RM1,000 dan RM5,000 bagi kerja-kerja berkaitan pengurusan jenazah. Ketiga-tiga lelaki yang berusia antara 35 hingga 38 tahun itu direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17(a) Akta SPRM 2009 bagi kesalahan meminta dan menerima rasuah. Mereka dikatakan telah meminta dan menerima wang suapan daripada individu tertentu sebagai balasan untuk pihak berkenaan terus mendapatkan kerja-kerja pengurusan jenazah bagi tempoh 2018 hingga 2021. Menurut sumber, kesemua lelaki itu ditahan pada 6 petang semalam di Pejabat SPRM Selangor ketika hadir memberi keterangan. Pada 27 Mei lepas, 2 pembantu kesihatan masing-masing berusia 40 dan 42 tahun direman 5 hari oleh SPRM bagi membantu siasatan kes sama. Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini melepas dan membebaskan pendakwa selebriti Dai Said atau nama sebenarnya Said Shah Ikmal Said Muhammad Syaiful daripada 2 pertuduhan melakukan persetubuhan di luar tabi'i dan mencabul seorang penuntut sebuah kolej swasta. Hakim Jamaluddin Mat memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk melepas dan membebaskan Said Shah Ikmal 27 daripada kedua-dua pertuduhan itu. Tertuduh dilepas dan dibebaskan mengikut Seksyen 254(3) Kanun Tata Cara Jenayah bagi kedua-dua kes dan wang jaminan RM25,000 dikembalikan.
Pada 10 Disember 2020, Syed Shah Ikmal mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan persetubuhan luar tabi'i terhadap wanita berusia 22 tahun ketika itu dan menggunakan kekerasan jenayah terhadap mangsa sama dengan maksud untuk mencabul kehormatannya di rumah sewa tertuduh di Damansara Perdana di sini antara 3 hingga 4 pagi 17 Oktober 2020. Dia didakwa mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Bagi kes menggunakan kekerasan jenayah, pertuduhan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu jika sabit kesalahan. Penternak ayam pedaging dan ayam penelur yang belum mendapat atau membuat permohonan subsidi masih boleh berbuat demikian sebelum tempoh akhir 5 Jun ini. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, setakat ini pihaknya sudah mengurus dan meluluskan subsidi membabitkan 551 permohonan bernilai kira-kira RM71 juta. Kita harapkan agar pihak industri tampil ke hadapan dan mengumpulkan tuntutan subsidi mereka. Kaedah telah dipermudahkan oleh MAFI melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina. Syaratnya masih 3 syarat tetapi dipermudahkan proses untuk mengumpulkan tuntutan. Begitu juga kita menambah kaki tangan untuk mengurus tuntutan subsidi ini di peringkat negeri. Supaya ianya dapat diperbaiki dan dapat melancarkan proses tuntutan subsidi. Tambah beliau, permohonan subsidi dari penternak semakin banyak diterima sejak minggu lalu. Satu kumpulan task force juga telah dibentuk dengan lebih ramai penglibatan Jabatan Perkhidmatan Veterina bagi membantu mempercepat proses tuntutan subsidi tersebut. Sementara itu, mengulas mengenai bekalan ayam, Datuk Seri Ronald berkata, bekalan ayam di pasar raya di seluruh negara mula stabil sejak 10 hari lalu. Beliau berkata demikian kepada media selepas lawatan kerja rasmi ke dinding Poultry Development Centre DPDC Segari di Manjung hari ini. Pemasuhan permit import APE makanan dilihat mampu menstabilkan harga makanan untuk jangka masa pendek. Bagaimanapun, menurut penganalisis ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ia bukan jaminan sepenuhnya bahawa harga barang dan makanan tidak akan meningkat ekoran krisis bekalan global yang melanda dunia ketika ini. Katanya dengan tiadanya permit berkenaan, harga barangan import tidak akan menjadi terlalu tinggi. Merujuk kepada keputusan kerajaan memasukkan permit import terhadap bekalan makanan, saya mengalu-alukan keputusan kerajaan ini kerana untuk jangka masa pendek ianya mampu menstabilkan harga makanan import. Kerana tidak perlu lagi melalui pihak-pihak tertentu sahaja yang mereka ini sudah tentu boleh menjadi kartel dan meletakkan harga yang lebih tinggi daripada pasaran. Dan dengan tiadanya AP, harga makanan import tidak akan menjadi terlalu tinggi. Namun risikonya masih ada disebabkan gangguan rantaian bekalan global yang sedang berlaku sekarang. Beliau berkata walaupun AP sudah dimansuhkan, harga makanan import kemungkinan akan kekal tinggi berikutan faktor ketidakcukupan bekalan. Namun ia sekurang-kurangnya dapat mengatasi kenaikan harga makanan atas faktor monopoli pemegang lesen AP. Tambah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, kerajaan juga harus menumpukan perancangan jangka masa sederhana dan jangka masa panjang ke arah sekuriti makanan berterusan dengan melaksanakan 77 pelan tindakan di bawah dasar agro makanan 2.0 yang telah dilancarkan pada tahun lalu. Kes denggi dalam negara meningkat sebanyak 32.2% bagi Minggu Epidemiologi 15 hingga 21 Mei berbanding tempoh sama tahun lalu, iaitu sebanyak 346 kes. Bagaimanapun, tiada kematian direkodkan dalam tempoh tersebut. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan hari ini berkata, jumlah kes denggi dalam negara setakat ini ialah 16,145 kes berbanding 10,597 kes bagi tempoh sama tahun 2021, iaitu peningkatan sebanyak 52.4%.
Sebanyak 41 lokaliti hotspot pula dilaporkan pada minggu ini berbanding 36 pada minggu sebelumnya. 36 daripada lokaliti hotspot tersebut berada di Selangor, 3 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan masing-masing satu lokaliti hotspot di Melaka dan Sabah. Dalam pada itu, kes denggi di Selangor adalah yang tertinggi setakat ini iaitu 920 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 121 kes, Sabah 119 kes dan Johor 82 kes. Bekas wartawan kayu basikal keliling Semenanjung. Alhamdulillah bertemu kembali. Jemaah haji yang bakal berlepas ke Tanah Suci bermula 4 Jun ini diminta bersedia untuk membiasakan diri dengan sistem aplikasi digital yang dilaksanakan Kerajaan Arab Saudi tahun ini. Melalui sistem itu, beberapa operasi yang biasanya dilakukan secara manual kini dilaksanakan secara online. Bagaimanapun, jemaah tidak perlu risau kerana mereka akan dibantu 340 petugas haji yang akan berada di sana sepanjang musim haji nanti. Kita menyatakan yang paling penting jemaah haji kita ialah kita cuba salurkan pelbagai maklumat melalui digital. Jadi kita harapkan jemaah-jemaah haji yang mungkin di peringkat-peringkat yang agak berumur supaya mungkin dapat sedikit panduan daripada anak-anak untuk menaik turun aplikasi-aplikasi yang kita telah pun lancarkan, terutamanya TH Hujaj, yang mana aplikasi ini memang khusus untuk jemaah haji dan maklumat-maklumat akan kita salurkan melalui TH Hujaj ini. Begitu juga dengan maklumat-maklumat semasa yang akan dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, kita akan salurkan melalui TH Hujaj ini. Jadi insya-Allah maklumat ini tidak akan terputus. Kira-kira 84 orang lagi petugas haji selamat tiba di Jeddah, Arab Saudi, kira-kira jam 7.30 petang waktu tempatan. Mereka kemudian bergerak ke Mekah bagi menyempurnakan umrah sebelum bergerak ke sektor operasi masing-masing untuk melakukan persiapan menerima 14,306 jemaah haji dari Malaysia. Konsul Haji Malaysia di Arab Saudi Muhammad Saimi Maksum berkata, petugas haji bukan sahaja membantu membuat persiapan penginapan dan logistik, tetapi lebih penting memastikan urusan dokumentasi diselesaikan sebelum keberangkatan jemaah. Petugas-petugas haji ini akan ditempatkan di beberapa markas operasi di Mekah dan Madinah. Mereka terdiri daripada pegawai kebajikan dan perubatan termasuk doktor, guru agama, tukang masak dan pegawai-pegawai operasi tabung haji. Di sebalik kejayaan dan juga kelancaran ibadah haji jemaah-jemaah dari Malaysia tahun ini, tanggungjawab besar sebenarnya dipikul oleh petugas-petugas haji dari tabung haji dalam menyediakan persekitaran positif dan juga kondusif serta terbaik untuk jemaah-jemaah sepanjang mereka berada di sini. Laporan bersama Fitri Musa dan juru kamera Kamruzaman Mansur dari Mekah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad sekali lagi menegaskan kepada umat Islam agar menuntut ilmu agama dengan guru-guru yang mursyid. Ia bagi memastikan ajaran serta ilmu yang dipelajari tidak bercanggah dengan syarak dan juga akidah. Sebab tu kita selalu ingatkan sangat, kita nak belajar apa-apa agama sekalipun, biarlah kita belajar dengan guru yang mursyid. Guru mursyid, maksud guru mursyid ni guru yang kita tengok dia beramal dengan ilmu dia. Jadi kalau kita tengok pelik-pelik sangat ilmu tu, tak usah belajar dengan dia lah. Sebab tu kita boleh tempat. Kita mengaji di surau masjid, semua tempat-tempat yang agak selesa. Ada aircon, ada kapet yang selesa lah saya rasa. Berapa kita nak tempat yang susah kita nak belajar. Jelasnya orang ramai perlu memahami bahawa Islam itu mudah dan tidak menyusahkan. Mengulas lanjut berhubung video di Gunung Jerai yang tular di TikTok baru-baru ini, beliau berkata pihaknya kini sedang mendapatkan maklumat terperinci daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah sebelum sebarang keputusan dibuat. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kunjung Serah Skim Pinjaman Buku Teks SPBT Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah di Ibu Negara pagi tadi. Inisiatif yang dilaksanakan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi itu bakal memberi manfaat kepada 33,800
818 murid KAFA di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan tanpa mengira pendapatan isi rumah dan bilangan anak. Usaha tersebut melibatkan perbelanjaan sebanyak 1.8 juta ringgit melalui peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Usianya sudah mencecah 72 tahun, namun semangatnya masih muda. Sempena sambutan Hari Wartawan Nasional semalam, seorang bekas wartawan tekad mengayuh basikal untuk mengelilingi negeri di semenanjung Malaysia semata-mata mahu bertemu wartawan muda di setiap negeri. Cik Saad Nordin akan meredah perjalanan sejauh 2,500 km dengan ditemani rakannya Syahri Rizwan Mansur, 36 tahun. Cik Saad yang pernah menabur bakti dengan pelbagai agensi, antaranya Utusan Malaysia, Pertubuhan Berita Nasional bernama dan Watan, teruja untuk berkongsi pengalaman suka duka hidup dunia kewartawanan bersama wartawan muda yang bakal ditemui. Dalam ni kita akan singgah di Kota Baru, di Terengganu, dah kita minta keizinan bos kita di Kuala Terengganu untuk kita jumpa di pejabat bernama lah. Kalau utusan ada pun boleh kita jumpa sekali kan. Kita pun daripada utusan. Kita nak jumpa sekali. Sepanjang negeri-negeri yang kita singgah lah, yang masih mengenali dan yang kita mengenali mereka. Sementara itu, Syahri Rizwan berkata, ini adalah pengalaman pertamanya mengelilingi semenanjung berbanding Cik Saad yang telah 19 kali menyempurnakan misi seumpama itu. Petang-petang kayu, training sikit, 1 kilo, 2 kilo macam tu lah. Bagi nampak anak muda, nampak semangat macam abang ni. Bagus. Betul lah. Bagi ada motivasi anak muda lain boleh buat macam abang boleh buat. Kedua-dua mereka ditemui pada majlis pelepasan yang dirasmikan pengerusi kawasan Parlimen Pertubuhan Generasi Wira Tanah Melayu, Datuk Ku Adanan Dolah di SIG. Misi jelajah semenanjung ini akan berakhir di Pulau Langkawi pada 7 Julai depan. 2 tahun selepas negara dilanda pandemik COVID-19, banyak sektor telah pulih secara berperingkat, antaranya pertanian, perkhidmatan dan pembuatan. Namun bagi sektor pelancongan di negeri bawah bayu Sabah, ia dilihat masih perlahan memandangkan sektor itu belum dibuka sepenuhnya. Ketua Pegawai Eksekutif Raudah Borneo Travel and Services Yang Berhad Salim Mohammed berkata, selain cabaran dari aspek jumlah pelancong yang masih rendah, kadar tambah penerbangan yang mahal juga turut menyumbang kepada faktor kekurangan pelancong. Cabaran utama kita sekarang ni, alhamdulillah, walaupun Sejak sempadan dibuka pada 1 April, pihaknya sudah memberikan perkhidmatan kepada kira-kira 1,000 pelancong menerusi pakej yang ditawarkan termasuklah pelancongan domestik dan antarabangsa.
Malaysia akan terus bekerjasama dengan Jepun bagi mencapai matlamat sifar bersih pelepasan karbon seawal 2050. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, usaha itu selaras dengan fokus kerajaan terhadap isu alam sekitar, kelestarian dan teknologi hijau yang akan menjadi paksi dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Tambah Azmin, matlamat itu hasil lawatan kerja beliau dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bersama syarikat-syarikat besar di Jepun baru-baru ini. Banyak syarikat-syarikat di Jepun sedang mengadakan perbincangan dengan Petronas untuk memastikan tenaga hijau ini dapat dibangunkan dan kajian sedang berjalan dan ini satu usaha yang baik untuk Malaysia mencapai matlamat yang telah kita gariskan seawal 2050 untuk mencapai net zero carbon. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri di Malaysia International Trade and Exhibition Centre MITEC di Ibu Negara siang tadi. Azmin berkata kerjasama itu juga selaras dengan sambutan 40 tahun dasar pandang ke timur di negara ini yang telah banyak membantu membangunkan sosioekonomi negara. Klinik Sejahtera yang beroperasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Kampus Gombak banyak memberi manfaat kepada warga kampus apabila ia dapat menampung lebih ramai pesakit. Pertambahan kapasiti pesakit itu hasil pengubahsuaian klinik terbabit yang siap pada Mac 2022. Menurut Ketua Pegawai Perubatan UIAM, Dr. Siti Masita Jamaluddin, klinik tersebut turut dilengkapi makmal klinik, farmasi, radiologi, bilik rawatan dan klinik gigi. Kita merawat kepada kaki tangan, ahli keluarga mereka untuk pensioner dan juga ahli keluarga mereka yang cover bawah medical benefit UIA dan juga pelajar-pelajar. Di samping itu juga kita menerima ahli keluarga pelajar-pelajar yang ingin mendapatkan rawatan di klinik kita. Caj yang dikenakan juga amat berpatutan termasuklah kepada pelajar asing. Klinik Sejahtera itu baru-baru ini dirasmikan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskandar Al-Haj. Pelancaran itu diadakan serentak dengan Majlis Sambutan Syawal UIAM yang dihadiri 3,000 warga UIAM. Klinik Sejahtera ditubuhkan pada tahun 1990 yang terletak di kampus Petaling Jaya dan di kampus Gombak sejak tahun 1996. Ia juga dilengkapi 6 bilik konsultasi serta bilik rawatan yang luas demi keselesaan pesakit. Thailand catat kes pertama cacar monyet. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ke perkembangan luar negara. Thailand rekod kes pertama cacar monyet apabila seorang penumpang dalam perjalanan dari Eropah yang transit di lapangan terbang antarabangsa di Bangkok ke Australia dikesan mengalami gejala. Individu yang positif penyakit itu mempunyai lepuh di muka dan badan. Pesakit juga mempunyai sejarah hubungan rapat dengan orang yang dijangkiti dalam tempoh 21 hari lalu dan mengembara dari negara di mana terdapat jangkitan penyakit itu. Menurut pihak berkuasa Thailand, mereka yang dijangkiti cacar monyet akan diberi rawatan dan diasingkan selama 21 hari selepas didiagnosis. 12 anak kapal dan penumpang dalam penerbangan yang sama yang berhubung rapat dengan individu berkenaan sudah dikuarantin selama 7 hari. Namun tiada seorang pun daripada mereka menunjukkan sebarang gejala yang dikaitkan dengan cacar monyet, tetapi mereka akan diasingkan selama 21 hari untuk memastikan mereka selamat. Angka kematian akibat runtuhan sebuah blok menara di barat daya Iran meningkat kepada 34 orang. Pasukan penyelamat masih berusaha mencari mangsa di bawah serpihan runtuhan bangunan itu selepas seminggu ia runtuh. Sebahagian bangunan komersial 10 tingkat yang masih dalam pembinaan runtuh di Bandar Abadan 23 Mei lalu. Bangunan itu terletak di kawasan paling sibuk di kawasan tersebut yang dikelilingi bangunan komersial, perubatan dan pejabat. Menurut pihak berkuasa, 4 lagi individu gagal dikesan daripada 38 mangsa yang sebelum ini dikatakan hilang dalam insiden tersebut.
Sementara itu, Badan Kehakiman Wilayah mengesahkan 13 individu ditahan termasuk Datuk Bandar dan 2 bekas Datuk Bandar kerana disyaki mempunyai kaitan dengan insiden runtuhan tersebut. Kesemua 22 mayat penumpang pesawat Tara Air 9N AAT yang terhempas di pergunungan Himalaya, Nepal semalam selamat dijumpai. Pesawat dari Pokhara ke barat ibu kota Kathmandu dilaporkan terhempas kira-kira 20 minit selepas berlepas. Pihak berkuasa penerbangan awam mengesahkan pesawat terbabit hilang kawalan sebelum terhempas pada ketinggian 4,420 meter di daerah Mustang. Menurut jurucakap tentera Narayan Silwal, semua mayat penumpang dan anak kapal ditemui berdekatan dengan serpihan bangkai pesawat berkenaan. Sebelum ini, Tara Air pernah terlibat dengan insiden sama, 23 penumpang maut pada 2016 ketika menggunakan penerbangan jenis sama dan lokasi sama ke destinasi yang sama pada 2016 sehingga mengorbankan kesemua 23 penumpang di dalamnya. Pakar penerbangan menjelaskan cuaca yang ekstrim di Nepal serta muka bumi yang keras telah menjadi punca utama nahas kapal terbang di negara berkenaan. Dalam pada itu, satu suruhanjaya khas ditubuhkan oleh pihak kerajaan Nepal untuk menyiasat nahas yang membabitkan 4 warga India, 2 warga Jerman dan selebihnya warga Nepal. Kerajaan telah memutuskan untuk memberi bantuan kepada pesawah sebanyak RM200 selama 3 bulan untuk 2 musim. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.